Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 4, hari ini kita masuk lagi sistem ekonomi. Kalau minggu lepas kita pergi pada sistem ekonomi kapitalis ataupun pasaran bebas. Okey, hari ini kita pergi kepada sistem ekonomi yang kedua, iaitu sistem ekonomi perancangan pusat. Atau nama lain dia ialah sistem ekonomi sosialis ataupun komunis. Sama je maksud dia. Okey, so kita pergi pada pemilikan faktor pengeluaran. Okey, kalau awak tengok di sini, pemilikan faktor pengeluaran dimiliki secara mutlak oleh kerajaan. Sebab itulah nama dia sistem ekonomi perancangan pusat. Perancangan pusat ni adalah kerajaan punya. Tapi kita tak boleh bagi jawapan sistem ekonomi kerajaan. Salah ya kalau tulis. Cuma kalau untuk ingatan, sistem ekonomi perancangan pusat tu adalah kerajaan yang menguasai sepenuhnya. Tak ada firma, tak ada individu yang boleh masuk campur, kerajaan sahaja. Okey, sebab itulah faktor pengeluaran dimiliki secara mutlak. Mutlak ni secara semualah. Okey. Individu dan pengeluar tidak mempunyai kebebasan. Okey. Okey, penentu kehendak. Okey, tadi faktor pengeluaran tanah, modal, usahawan buruh itulah TUMD ya. Kerajaan sahaja yang boleh mengawal semua. Dia kuasa penuh. Okey, penentu kehendak, keputusan ekonomi kerajaan diselesaikan. Sistem ekonomi ni senang sebab semua kerajaan yang tentukan. Okey, pembuat pilihan pula, nombor 3. Siapa buat pilihan? Individu tak ada kebebasan. Pengeluar tak ada kebebasan. Jadi siapa? Kerajaan. Senang je yang ni. Kerajaan buat pilihan. Okey, persaingan. Okey, persaingan tu kalau antara penjual lah, peniaga kan. Kalau pergi pasar malam, peniaga ramai kan. Yang tu ada persaingan. Tapi yang ni sebabnya hanya kerajaan sahaja yang keluarkan barang. Tak ada firma. Jadi langsung tak ada persaingan. Sebab tu dia tulis tidak wujud persaingan. Firma tak ada. Orang meniaga tak ada kat sini. Semua kerajaan yang keluarkan barang. Jadi tak ada pesaing. Satu je yang keluarkan, iaitu kerajaan. Okey, penentu harga. Harga siapa tentukan? Kerajaan. Sebab ni sistem ekonomi perancangan pusat. Semua kerajaan tentukan. Matlamat dia sebab apa? Okey, lupa nak tulis nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okey, motif atau matlamat dia memaksimumkan kebajikan. Sebab kerajaan macam kat Malaysia lah. Okey, motif dia nak memaksimumkan kebajikan, nak bagi keadilan. Okey, semua orang dapat rasa guna barang. Okey. Contoh negara Cuba dan Korea Utara. Okey. Itu contoh negara lah. Kita bukan sistem ekonomi perancangan pusat. Kita bukan kerajaan semata-mata. Okey, kelebihan dia. Sistem ekonomi perancangan pusat, apa kelebihan dia? Yang pertama, agihan pendapatan yang seimbang. Okey, apa tu agihan pendapatan seimbang? Semua barang dan perkhidmatan diagihkan secara merata. Ialah semua orang dapat rasa. Jurang pendapatan menjadi kecil. Ialah sebabnya semua orang dapat kemudahan dan nikmat yang sama. Jadi kalau ada beza tu sikit je lah, tak nampak sangat. Okey, barang awam dan kebajikan masyarakat diutamakan. Ialah sebab sekarang ni kerajaan bagi semua pakai. Semua boleh guna. Kerajaan memotifkan kebajikan masyarakat. Kerajaan akan melakukan barang dan perkhidmatan diperlukan oleh masyarakat. Yang diperlukan oleh masyarakat semua dikeluarkan. Semua rakyat boleh pakai. Okey, penentu sumber ke arah kebajikan rakyat. Okey, lebih kurang dia macam yang dekat atas ni. Sebab berkait dengan kebajikan. Okey, kerana faktor pengeluaran diagihkan melalui perancangan pusat, semua dibagi mengambil kira kos sosial mungkin berlaku. Okey, pengeluaran secara berskala besar maksud dia, kalau barang awam punya kerajaan keluar memang berskala besar. Maksudnya dia keluarkan banyak. Contohlah telefon awam. Adakah dekat sekolah awak je ada telefon awam? Public phone tu? Satu Malaysia ada. Semua sekolah kebanyakan ada, yang terutama yang asrama lah. Okey, jadi dia sebab itulah pengeluaran dia secara berskala besar. Besar-besaran dia bagi. Kalau kata jalan raya, semua boleh pakai. Adakah dekat area Raub je? Satu Malaysia ada. Okey, kerajaan sebagai pengeluar tunggal dalam pasaran melakukan aktiviti pengeluaran secara besar-besaran. Menikmati ekonomi bidangan, iaitu kos pengeluaran menjadi rendah dan harga barangan turut rendah sebab dia seorang je keluarkan. Okey, apa kelemahan sistem ekonomi perancangan pusat ni? Kalau kerajaan saja keluarkan, apa kelemahan dia? Yang pertama, pilihan individu terhad. Okey,
Kalau tak ada firma langsung, syarikat, penjual tak ada, kerajaan je semua keluarkan, jadi pilihan tak ada. Orang kalau nak beli ke apa, semua yang ambil yang kerajaan jual saja. Tak ada pesaing. Kita boleh kalau macam ada penjual, lain-lain orang banyak, kita boleh pilih. Contohnya awak suka air yang bubble tu. Okay, so kedai ni tak apa sedap, awak boleh pilih kedai lain. Tapi kalau kerajaan saja kuasai, langsung tak ada firma, tak ada pilihan lah. Okay, tiada kebebasan. Kurang motivasi dan intensi bekerja kuat. Sebab firma tak ada, pesaing tak ada. Kalau ada pesaing lain. Semua berlumba-lumba nak bagi makanan dia sedap, minuman dia sedap. Tapi yang ni dia tak ada motivasi. Sebabnya kerajaan je yang keluarkan barang tu. Jadi itulah sebab dia motivasi tiada galakkan untuk terus bekerja. Keusahawanan individu terhad ni pun berkait. Dia tak ada usaha seorang bisnes yang nak berjaya mengasah bakat supaya dia punya barang makin lebih berkualiti, macam-macam. Tapi ni tak ada sebab kerajaan saja yang keluarkan barang. Firma tak terlibat ataupun penjual. Risiko kesilapan dalam membuat keputusan ekonomi. Sebab dia kata keputusan ekonomi dilakukan oleh sekumpulan kecil pemerintah. Pemerintah tu ialah kerajaan lah. Risiko untuk membuat keputusan tidak tepat adalah tinggi, boleh menjejaskan kebajikan rakyat. Yelah, contoh macam ni. Kalau kerajaan je yang buat keputusan, rakyat tak ada suara, tu yang jadi kadang-kadang ada sebelah pihak mungkin tak betul. Itulah contoh dia, kelemahan dia. Okay, so untuk sistem ekonomi campuran, kita sekejap ya. Okay, kita sambung terus kepada sistem ekonomi campuran. Okay. Memandangkan kita dah masuk bulan 3, cikgu dah takut nanti nak kejar syllabus lambat, nanti awak nak SMA lagi. So terus je lah sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi yang ketiga. Okay, kalau campuran ni, yang ni kita ialah Malaysia. Malaysia ekonomi campuran yang mana ada 3 unit yang terlibat, unit ekonomi, iaitu individu ni kita lah, rakyat, pihak swasta. Pihak swasta ni ialah firma atau syarikat ataupun penjual. Dan ada juga kerajaan. 3 yang terlibat kalau yang ni. Kalau tengok Malaysia, semua ada. Okay, kita sebagai pengguna, rakyat ada. Orang yang berniaga ada, pihak swasta. Kerajaan ada. Itu pemilikan dia ada 3-3. Yang kedua, penentu kehendak. Okay, pengguna kita lah. Dan pengeluar. Pengeluar ni firma atau penjual. Berhak membuat keputusan ekonomi. Dia berhak nak buat. Tak kisahlah keputusan dalam ekonomi. Beli barang, nak keluarkan barang ke, nak beli barang ke. Okey, berbanding dengan perancangan pusat tadi, kerajaan saja, tak ada hak langsung. Okey, yang kedua, pengguna mempunyai kuasa menentukan corak permintaan barang dan perkhidmatan. Okey, memang pengguna ada kuasa. Sebab kalau pengguna tak ada kuasa menentukan corak permintaan, contoh macam ni lah, penjual dijual barang. Okey, kalau tak ada pembeli, pengguna yang membeli, dia memang tak akan jual barang tu. Sebab itulah pengguna mempunyai kuasa menentukan corak permintaan. Tak ada permintaan daripada pengguna atau pembeli, memang penjual tu atau pihak swasta akan tutup kedai. Tu maksud dia. Okey, firma mengeluarkan barang ekonomi. Okey, barang ekonomi, nanti kita pergi barang ekonomi tu apa. Untuk memaksimumkan keuntungan lah, dia cakap sini. Kerajaan mengeluarkan barang awam. Okey, barang awam tu barang yang kerajaan sediakan lah. Contoh jalan raya, telefon awam, sekolah. Okey, barang ekonomi ni barang yang kita kena beli untuk dapat. Kalau kerajaan kadang semua boleh pakai, free je. Tapi barang ekonomi kena bayar. Contoh kedai runcit, awak beli benda, pen, buku. Tu ialah barang ekonomi sebab kena bayar. Kalau tak mampu beli, tak ada duit, tak bolehlah beli. Okay. Pembuat pilihan. Okay. Yang ni sebab semua terlibat kan. Individu bebas buat pilihan. Pengeluar bebas. Dia nak miliki faktor pengeluaran TUMB. Bukannya kerajaan semata-mata. Kerajaan dia kawal kebebasan melalui undang-undang, dicampur tangan juga buat pilihan. Okey, kerajaan milih teknik maksimum kebajikan masyarakat. Biasalah kerajaan mesti motif dia untuk kebajikan masyarakat. Okey, tengok persaingan pula. Dalam buku teks dia tak ada ya persaingan penentu harga matlamat contoh, tapi tak apa, awak belajar je. Ini pun bagus sebab ni input juga.
Okey, persaingan. Kalau Malaysia ada tak persaingan? Adalah, sebabnya ada penjual. Okey, bersaing secara sihat memang ada. Okey, kerajaan, tapi dalam masa sama kerajaan pastikan persaingan yang sihat supaya tak ada penindasan. Maksudnya penjual dia tak tindas pengguna letak harga barang tinggi ke apa ke, sebab kerajaan akan campur tangan. Okey, kalau dia letak harga suka hati mesti kena saman. Okey. Okey, barang awam memang tiada persaingan lah sebab kerajaan je keluarkan. Okey. Penentu harga. Okey, barang ekonomi ditentukan oleh mekanisme harga. Mekanisme harga ni ialah contohnya penjual diletakkan harga contohnya kicap RM4. Okey, bila pengguna ramai beli bermaksud dia setuju. Bila setuju maksudnya adalah berlaku mekanisme harga. Itulah mekanisme harga. Sebab tu dia kata harga barang ekonomi ditentukan oleh mekanisme harga. Dengan kata lain, persetujuan antara penjual dan pembeli. Okey, penjual dan pembeli, persetujuan harga. Okey. Kerajaan mengawal harga melalui subsidi atau cukai. Kerajaan memang kontrol harga, dia masuk campur. Kerajaan menentukan harga barang awam. Yalah, sebab barang tu kerajaan saja dialah yang tetapkan harga. Okey, matlamat ataupun motif pengguna, matlamat dia untuk maksimalkan kepuasan. Biasalah kita sebagai pembeli kalau nak beli barang mesti nak puas hati. Kalau tak puas hati mesti kita bengang je kalau beli kan. Baru beli tengok-tengok dah tercabut sini, rosak sini. Okey. Pengeluar atau penjual mesti dia punya matlamat mesti nak untung. Kalau berniaga macam cikgu lah berniaga kan, mesti nak untung, mana nak rugi. Okay? Walaupun dia nak buat kebajikan, contohnya dalam masa yang sama menderma, dia mesti akan ambil sikit untung juga. Okay? Sebab kalau tak macam mana dia nak rolling modal dia. Okey, seterusnya kerajaan, motif dia untuk kebajikan masyarakat. Okey. Okey, contoh negara Malaysia, Thailand, Singapura. Yang ni negara yang mengamalkan sistem ekonomi campuran. Okey. Okey, tujuan campur tangan kerajaan sebab apa? Okey, pertama nak melaksanakan program ekonomi awam, mengawal harga barang. Ini penting sebab nak kawal harga barang. Kadang-kadang penjual letak harga barang tinggi sangat. Bekalkan barang awam seperti hospital, sekolah. Kalau tak ada kerajaan, tak merasalah nak sekolah dapat iuran murah ke apa kan. Menstabilkan ekonomi, mengurangkan kesan externality melalui penguatkuasaan undang-undang. Okey, externality ni kesan luaran ya. Merapatkan jurang pendapatan. Tak nak bagi jurang sangat antara yang kaya dengan miskin. Bila ada kerajaan, dia bagi semua guna barang. So, tak nampaklah beza sangat kaya dengan miskin. Okey. Seterusnya ini adalah perbandingan penyelesaian masalah ekonomi. Okey, untuk perbandingan tu nanti kita pergi untuk next class. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.